Saya Muhammad Syafiq Ali dari Sadi, nombor 3 JLS F 2010. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Izharid bin Azman. Nometrik saya 23 DLS Dr. F 2004. Kami akan menerangkan tajuk kami ialah teknologi maklumat dan komunikasi. Saban hari, penggunaan media sosial semakin berleluasa dalam kehidupan manusia, terutamanya di kalangan remaja, seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Media sosial merupakan salah satu media perhubungan yang dapat menyebarkan maklumat serta menjadi tadikan masyarakat, khususnya golongan remaja. Kelihatannya, mempunyai akaun di media sosial menjadi trend dalam kehidupan masyarakat masa kini. Selain itu, penggunaan media sosial memberi banyak manfaat. Sebagai contohnya, akaun Facebook merupakan satu aplikasi yang sangat popular pada masa kini. Ia merupakan satu aplikasi yang membolehkan kita untuk berhubung, mencari idea, berkongsi cara hidup, berniaga dan melihat isu-isu terkini. Namun, masih ada segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab menggunakan aplikasi media sosial yang sedia ada ke arah keburukan. Contohnya melakukan penipuan atas talian, cyberbully, menyebarkan berita palsu dan sebagainya. Okey Syafiq, saya nak tanya, setujukah anda bahawa akaun Facebook dapat merapatkan satu hubungan di antara rakyat Malaysia? Adakah anda bersetuju? Sebab menghubungkan kita dengan orang yang jauh. Hal ini demikian dapat menghubungkan kita dengan rakan kita yang lain yang merupakan penduduk di negara ini. Selain itu, kita juga dapat bertemu dengan rakan yang bertemu di luar negara, rakan yang berada di luar negara. Perlukah Facebook diperluaskan lagi penggunaannya dalam aspek kesepaduan sosial? Okey, terima kasih kepada Syafiq kerana memberikan soalan. Dia adalah sebagai alat perhubungan. Laman sosial dijadikan sebagai alat perhubungan. Contoh yang paling ketara adalah pertemuan semula rakan sekolah ataupun rakan kampung di alam maya dan seterusnya dapat mengetahui perkembangan semasa mereka. Laman sosial juga dijadikan sebagai alat perhubungan di antara pemimpin dan masyarakat dan juga di antara pelanggan dan pengeluar produk. Sebagai alat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, tidak dapat dinafikan laman sosial banyak membantu dalam penyebaran maklumat di mana ianya berlaku apabila sesuatu maklumat itu dikongsi dengan rakan-rakan yang lain. Contohnya, ilmu keagamaan sebagai alat pemasaran produk. Laman sosial ini amat berguna kepada sesetengah pihak yang menjalankan perniagaan di mana ianya dijadikan sebagai alat untuk memasarkan produk mereka. Ianya amat berkesan dan mudah. Maklumat terkini tentang produk yang dikeluarkan dapat diketahui dengan tepat. Adakah anda mempunyai akaun Facebook? Ya, saya pernah mempunyai akaun Facebook dan saya juga pernah menggunakannya. Apakah pandangan anda tentang teknologi maklumat dan komunikasi penggerak kesepaduan nasional di Malaysia? Pada pandangan saya, teknologi maklumat dan komunikasi penggerak kesepaduan nasional di Malaysia masa kini, ia dapat memberikan manfaat dan pada masa yang sama, ia juga memberikan kesan yang buruk kepada masyarakat. Walaupun media sosial telah menjadi alat yang berkesan untuk berkongsi maklumat, ia juga telah disalahgunakan oleh sesetengah pengguna sebagai alat untuk menyebarkan fitnah dan maklumat yang salah dan tidak tepat. Tidak dapat dinafikan bahawa masyarakat masa kini lebih cenderung untuk menggunakan media sosial bagi membincangkan isu-isu terkini selain melontarkan pendapat masing-masing berkenaan dengan isu-isu tersebut. Antara platform yang popular pada masa kini seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram dan lain-lain merupakan medium utama media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat. Dengan menggunakan aplikasi tersebut, ia dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain di alam maya ini. Teknologi moden dan penggunaan telefon pintar yang memudahkan masyarakat untuk memperoleh dan berkongsi maklumat dalam masa yang singkat dan pantas. Bukan sahaja orang dewasa,
Malah, kanak-kanak dan remaja juga turut gairah menjadikan media sosial sebagai sebahagian daripada keperluan hidup seharian mereka. Jadi, tidak heranlah jika dilihat di mana-mana tempat awam, di dalam pengangkutan awam maupun di dalam kenderaan. Adakah anda bersetuju bahawa Facebook ni boleh membawa ke arah keburukan? Facebook mampu membawa ke arah keburukan seperti pembaziran masa. Penggunaan yang terlampau lama di dalam laman sosial mengakibatkan pembaziran masa berlaku. Contohnya aplikasi game. Terdapat ramai pengguna laman sosial menjadi ketagih dengan aplikasi game seperti Farmworld, Mafia Wars dan Pet Society. Ianya seolah-olah menjadi satu kerugian kepada mereka sekiranya meninggalkan permainan tersebut. Ianya memang secara terang berlakunya pembaziran masa. Masa diluangkan dengan kerja-kerja yang tidak berfaedah. Penipuan boleh berlaku di mana-mana sahaja termasuk juga di laman sosial. Pengguna laman sosial mesti bijak dalam mengenal pasti akan kesahihan sesuatu perkara yang terdapat di laman sosial. Pengguna juga jangan cepat percaya dengan orang yang tidak dikenali. Contohnya penipuan yang terdapat di laman sosial adalah seperti pelaburan haram. Terdapat ayat-ayat yang digunakan seperti setiap kali login adalah seperti pelaburan haram. Terdapat ayat-ayat yang digunakan seperti setiap kali login di Facebook dapat RM100 Malaysia. Memang menarik, tapi begitu mudah nak dapat duit. Apabila disiasat, ianya hanyalah sebagai salah satu teknik untuk menarik perhatian pengguna Facebook memasuki skrin tersebut. Terdapat juga pengguna yang tertipu akibat terlampau percaya dengan kenalan Facebook yang hanya dikenali di laman sosial. Untuk dijadikan kesimpulannya, sebagai salah seorang pengguna aplikasi Facebook, kita hendaklah menggunakannya dengan bijak. Bukan aplikasi Facebook sahaja, malahan aplikasi lain juga yang terdapat di internet perlulah digunakan secara berhemah. Seterusnya, pada tahun 2021 ini, peranan media sosial sangatlah besar. Golongan remaja sangatlah bergantung kepada media sosial, lebih-lebih lagi aplikasi Facebook ini. Terlihat hampir keseluruhan remaja di Malaysia sering menggunakan media sosial dalam membentuk gerakan sosial. Pelbagai isu mendorong mereka ini dalam membentuk hubungan sosial, antaranya isu akademik, politik, hiburan, ekonomi, hukum dan sebagainya. Tambahan pula, golongan remaja pada masa kini juga lebih tertarik melakukan aktiviti gerakan sosial apabila telah mendapatkan atau menyampaikan maklumat yang positif. Kita sebagai pengguna juga harus lebih berhati-hati ketika berurusan secara atas talian dan tidak mendedahkan maklumat diri sewenang-wenangnya kerana jenayah di internet merupakan mungkin akan berlaku. Di samping itu, semua pihak perlulah bekerjasama dalam memastikan media sosial sentiasa digunakan di jalan yang betul. Kita juga boleh menyebarkan kebaikan media sosial kepada masyarakat supaya kebaikan ini dapat memberikan kesan positif kepada kehidupan mereka dan mampu melestarikan kehidupan ke arah yang lebih baik pada masa yang akan datang. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih kepada Puan Wahidah yang telah memberikan tugasan ini. Sekian, terima kasih.